Rancangan Salam Baitullah ini dibawakan khas oleh Olive House. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني Sadaqallahul Azim. Maka ketika anaknya itu sampai ke peringkat umur yang membolehkan dia berusaha bersama-sama dengannya, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anak kesayanganku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Anaknya menjawab, "Wahai ayah, jalankanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya-Allah, ayah akan mendapati daku dari orang-orang yang sabar." Surah As-Saffat ayat 102. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pergi haji artinya menuju Allah yang Esa, membawa hati dan diri yang hina, memberi hadiah kepada Allah. Berhati-hatilah menghadapnya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك. يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang menonton Salam Baitullah, Penyucian jiwa kemuncak ibadah, yang dibawakan oleh Olive House. Ya. Amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Ya, Olive, raja segala minyak zaitun. Ustaz Ria, apa khabar? Alhamdulillah. Macam mana? Ustaz Fakrul? Ya, ini biru ni kita Kita dah
lama tak pakai warna biru. Jadi pakai warna biru nampak lain sikit lah ini. Dia biar biru baju jangan biru muka. Biru muka lain sikit nanti Ya. Baik. Terima kasih kepada Taranum Voices. Ya. Dia tarik tadi dia risau takut biru muka. Tinggi suara. Masa abang rehearsal- makan apa bang? Makan apa semua? Rosyad lah. Okey, terima kasih banyak. Dia akan bersama dengan kita sepanjang episod hari ini untuk mengalurkan qasidah. Benar. Okey, kita dah masuk hari ke-9 bersiaran. Betul. Berpaki lagi 2 hari untuk jemaah berwukuf. haji berwukuf di Arafah. Jadi tajuk kita hari ini. Tajuk kita hari ini bersama dengan Prof Madya Ustazah Dr. Nik Salida. Ayuh. Dengan tajuknya Korban Ismail. Apa dia Korban Ismail ni? Jadi kena nantikan sama-sama. Ni ustazah yang sangat-sangat baik kita bawakan. Betul. Untuk kita kongsikan Dan sama-sama, pastinya insya-Allah. ceritanya ada sambungan daripada kisah Semalam, Ibrahim, kemarin. ibunya dan sebagainya. So kena tunggu. Dan bersama dengan hari ini selebriti. Untuk selebriti kita ada siapa? Ya, kita ada seorang selebriti penyanyi nasyid yang penyanyi nasyid Ya. Dulu bukan sekali ke? Dulu pernah sekali. Sebabkan tamatkan job Tak ada. Astaghfirullahalazim. Dia nak show solo banyak biasalah. Ya. Minta maaf ya Midul. Kalau ada Bersama dengan Hafiz Hamidun hari ini. InsyaAllah tempat kosong ada lagi kan? Nanti dia duduk tengah ni insyaAllah. Dan itu bersama dengan kita. Dan juga kita ada bersama dengan Faiz. Lintasan langsung daripada Tanah Suci. Kita nak tahu tentang kabarnya bagaimana persediaan jemaah kita untuk wukuf di Arafah nanti insya-Allah. Betul. Saudara Faiz akan melaporkan secara langsung insya-Allah. Pastinya. Dan juga dalam Rihlah Haromain kita akan ke Jabal Sur. Jabal Sur, masya-Allah. Jabal Sur banyak peristiwa. Betul. Dan kita nantikan selepas ini bagaimana. Okey, banyak lagi kami nak kongsikan. Jadi pastikan anda bersama dengan kami. Boleh scan QR code kita di sebelah sini. Dia lari pula. Kan? Okey, scan sekarang untuk tahu soalan-soalan kuis dan menangi hadiah insya-Allah. Betul. Dan kita banyak lagi nak cerita panjang lagi ni perjalanan kita. Kita nak rehat seketika. Ya, terus bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke puncak ibadah. Zaitun Organik Olive. Sesudah pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak Zaitun Organik Olive. Raja segala minyak zaitun. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke muncak ibadah dalam segmen Al-Bayan sekarang ni. Kita tak nak buang masa, kita nak terus jemput ustazah kita. Tapi sebelum tu saya nak perkenalkan nama penuh dia. Banyak hikmat daripada masyarakat ni. Kita persilakan Prof Madya Ustazah Dr. Nik Salida Suhaila, Dekan Fakulti Syariah Undang-Undang USIM. Silakan. Ustazah, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Sihat? Sihat. InsyaAllah. Sila Ustazah duduk. Masya Allah, Ustazah mengikut tema pada hari ini. Ya ke? Allah, baik. Ustazah, Tema kita apa hari ini ni Ustaz? dia sebenarnya tak ada apa pun, tak ada tema sangat pun. Tapi sebab kita sentiasa, saya dengan Fakrul sentiasa sehati sejiwa. Ya, Kita jadi warna hari yang ini sama. sehati sejiwa dengan tetamu sekali. Benar. Masya Allah. Baik. Kita tajuk hari ini Ustazah, tajuknya kalau semalam kita bercerita tentang Siti Hajar dan kemarin kita bercerita tentang Nabi Ibrahim AS. Hari ini Ustazah kita nak cerita tentang tajuk dia
pengorbanan ataupun korban Ismail. Macam mana cerita dia ni? Ustazah boleh ceritakan sedikit tak apa secara memanglah orang dah tahu dah sikit sebanyak, tapi apa kaitannya antara mereka bertiga ini? Silakan Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Haris, sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sempena dengan ibadah haji yang sedang akan dilakukan tidak berapa lama lagi, kita sentiasa mengingatkan diri tentang kisah-kisah di sebalik itu, kan Ustaz? Jadi apa yang kita faham tentang ayat yang dibacakan juga tadi oleh Ustaz Fakhrul adalah tentang bagaimana pengorbanan seorang bapa yang menurut kepatuhan Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sahaja bapanya tetapi juga anaknya Nabi Ismail. Jadi kita tahu bahawa Nabi Ibrahim telah bermimpi seolah-olah Allah meminta Nabi Ibrahim ini menyembelih anaknya sendiri. Ya, dan itu mengukur kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah. Kita dengan anak yang kita tahu Nabi Ibrahim sekian lama menunggu anaknya itu yang dikandung oleh isterinya dan lahir sebagai anak yang sihat, tiba-tiba nak disembelih. Ya, memang ia sangat menguji kepatuhan dan kesabaran, tapi akhirnya kerana patuh dan disebabkan patuh itu, Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail, sama ada bukan tanya nak ikut ke tak ikut ni. Bukan tanya nak ikut ke tak nak ikut. Jadi kalau Nabi Ismail kata, janganlah ya, sanggup ke ayah nak sembelih saya? Kalau Nabi Ismail kata begitu, agak-agak Nabi Ibrahim kata, okeylah kita tak payah ikut. Tak. Itu bukan ceritanya. Ya. Ceritanya ialah Nabi Ibrahim nak tanya Nabi Ismail, fanzur madza tara, itu adalah dah bersedia ke belum? Kalau sudah bersedia, kerana sekarang ini seolah-olah sudah sampai masanya. Sebab itu dalam ayat itu disebut falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ya, apabila Nabi Ismail itu telah sampai waktunya, iaitu telah pun sampai kepada umur dia boleh bekerja, dia boleh berusaha, sudah dewasalah. Ya. Jadi kalaulah dia dah bersedia, maka waktu inilah kita nak mengikut kepatuhan itu. Dan akhirnya Nabi Ismail jawab, ya abatif'al ma tu'maru satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ya, jadi luar biasa sekali bila mana Nabi Ismail katakan bahawa ikutlah perintah Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diperintahkan itu, ikutlah, dan sudah pasti engkau, dia kata pada ayah dia, akan mendapati aku bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi Nabi Ibrahim bila dengar ni Ustaz, dia tak sangka barangkali, ya, begitu sekali bersedia anaknya itu membenarkan ayahanda ini patuh pada perintah Allah dan ikutlah apa yang Allah suruh. Sebab mimpi Nabi ini bukan macam mimpi kita, kan? Ya. Masya Allah. Saya sebenarnya dah nak masuk ke soalan yang itulah. Okey. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan dan puan sekalian, Prof, kadang-kadang ada antara kita ni yang dia menjadikan mimpi sebagai tindak tanduk kehidupan dia. Maksudnya, kenapa buat macam ni? Sebab saya mimpi semalam, saya kena bunuh awak, contohnya. Seperti mana yang dia kata, Nabi Ibrahim boleh mimpi, saya takkan tak boleh. Betul. Jadi adakah sama, Ustazah, mimpi satu orang manusia yang banyak dosa macam saya, dan mimpi seorang Nabi yang mana ada hadis memberitahu antara ciri-ciri wahyu yang diturunkan adalah daripada mimpi yang baik pada waktu subuh. Silakan Ustaz. Ya, baik. Jadi mimpi manusia ini ada dalam 3 keadaan, Ustaz. Ya. Satu, mimpi yang buruk yang datangnya daripada syaitan dan iblis. Yang kedua, ada mimpi yang sebenarnya kita terbawa-bawa satu kejadian yang kita telah lalui dan kita terlalu fikirkan tentang itu sampailah kita mungkin terlena sebab fikirkan tentang dia, jadi masa tidur kita mimpi. Ustaz selalu kan macam tu. Terlena memikirkan tentang si dia? Itu tukar pula ceritanya tu, Ustaz. Dia macam kita fikirkan tentang sesuatu terlalu lama tidur termimpi. Dan kalau kita mengigau, kita akan sebut-sebut lagi benda tu, kan. Tak apa, nanti saya tanya Lofa yang itu. Jadi kalau misal kata kita teringat-ingat sangat, kita bawa kepada tidur. Itu yang kedua. Yang ketiga, memang ada ilham yang baik daripada Allah kepada manusia, dan ini hanya diterima oleh para rasul. Ya, jadi nabi-nabi ni apa yang mereka mimpi, kita tahu macam mana dalam peristiwa-peristiwa yang kita lihat dan baca dalam Al-Quran, banyak kejadian mimpi para nabi yang sebenarnya adalah juga wahyu. Jadi manusia ini kalau kita bermimpi, dia tidak
tidak jadi wahyu. Dia tidak menjadi wahyu. Jadi sebenarnya kita kalau ikut nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita mimpi-mimpi yang buruk, kita kena memohon perlindungan daripada Allah. Insya-Allah kita akan diselamatkan daripada keadaan buruk yang kita mimpikan itulah. Ya, jadi para rasul mimpi-mimpi mereka boleh jadi mereka menerima wahyu, sebab cara mereka menerima wahyu dalam 3 keadaan. Ya, sama ada satunya daripada mimpi, yang keduanya adalah daripada perantaraan Jibril, dan yang ketiganya adalah secara langsung tetapi di sebalik tabir, sebagaimana Nabi Musa menerima arahan perintah daripada Allah dalam peristiwa Isra Mi'raj. Ya, jadi itulah keadaannya, dan ini mungkinlah antara yang kita katakan sebagai wahyu. Memang benarlah ini wahyu daripada Allah kepada Nabi Ibrahim. Kita pun kena faham, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan semua mimpi-mimpi yang anda alami itu adalah wahyu, dan jangan senang-senang nak percaya kalau tidak ada nas dan juga dalil yang menunjukkan ianya adalah satu wahyu. Jadi, Prof, ada lagi satu bahagian yang kita nak ceritakan adalah berkenaan dengan apabila kita tengok cerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail bersedia. Maksudnya, kalaulah ayah diperintahkan sebegitu, buatlah ayah. Tak apalah ayah, kalau walaupun tidak kita kata kasih sayang seorang ayah pada anak. Walaupun tak ada logiknya sangat, tapi bagaimana dari sudut agama melihat? Sekiranya satu orang tu buat satu perkara yang sedikit berbeza, sedikit gharib ataupun lain, apakah yang kita boleh komen tentang perkara ini, Ustazah? Silakan. Ya, dia sebenarnya banyak sangat hikmah di sebalik apa yang berlaku di antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan kalau kita panjangkan kepada kisah isteri-isteri Nabi Ibrahim, lagi panjanglah hikmah yang kita dapat perolehi. Jadi dalam kejadian ini kita lihat bagaimana seorang bapa boleh membimbing seorang anak, ialah mereka juga adalah nabi, ya. Seorang anak yang akhirnya bukan sahaja patuh kepada perintah ibu dan ayah yang mereka nampak, yang mereka taat secara fizikal, tetapi juga mereka sangat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kalau dalam kehidupan kita lah, ya, kalau dalam kehidupan kita, kalaulah anak-anak kita boleh berkorban apa sahaja dengan syarat ibu bapa mereka patuh kepada Allah. Ini yang kita nak lihat macam mana kita boleh adaptasi daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan kita tahu konsep pengorbanan ini bukan sekadar dalam kisah ini tentang penyembelihan, ya, tetapi juga tentang mensyukuri apa yang kita tak ada dan kemudian Allah bagi, kemudian Allah suruh korbankan balik. Itu adalah satu perkara yang kita kena faham bahawa manusia di sekeliling kita yang kita amat cinta, kita amat sayang, kita amat kasih, mereka bukan milik kita sepenuhnya. Itu dia satu ayat yang begitu mendalam. Ya, walaupun betul. satu orang tu dah menjadi sebahagian besar daripada hidup kita, belum tentu dia bukan milik kita. Bukan. Sekadar menemani, macam tu, Doktor. Betul. Kita tahu kan Nabi Ibrahim terlalu mengharapkan cahaya mata dan akhirnya Allah rezekikan. Tapi bila Allah bagi sekejap, Allah nak balik. Dan dengan keadaan itu, dengan redha Nabi Ibrahim pun pulangkan balik, dan di situlah kita kena fikir bahawa kadang-kadang bila kita kehilangan orang tercinta, kita kata separuh jiwaku pergi, macam itu kan. Boleh cakap ke macam tu? Macam saya kata, saya sedih sangat, dah tak boleh tadi sebab dia dah tinggalkan saya. Macam mana, Doktor? Kita rasa sedih di peringkat awal, itu normal lah sebagai manusia. Kita jangan meratap, kita jangan rasa tidak redha, kita jangan rasa tidak terima takdir. Maknanya ambil masa untuk kita bersedih. Dah habis masa bersedih, kena move on. Kena move on. Itu dia, tuan-tuan. Move on, jangan lama-lama bersedih kerana dilarang sebenarnya. Ya, baik. Kita nak ke Rihlah Haramain, tapi sebelum tu kita rehat seketika. Kembali lagi bersama kami selepas ini dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa ke muncak ibadah. Zaitun Organik Olive. Sesedu pagi dan malam. Memastikan anda kekal bersemangat dan bertenaga di samping keluarga tercinta. Minyak Zaitun Organik Olive. Raja segala minyak zaitun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya dalam Rela Haramain dan pastinya pada ketika ini saya berada di lokasi yang cukup istimewa dekat dengan semua masyarakat Islam, khususnya dalam kita menghayati sirah Nabi Muhammad SAW. Dan pada ketika ini anda boleh saksikan di belakang saya merupakan Bukit Sur ataupun Jabal Sur. Jadi untuk kita memahami dengan lebih mendalam lagi berkenaan dengan sirah di sebalik bukit yang cukup istimewa ini, alhamdulillah hari ini saya bersama dengan Ustaz yang akan memberikan penerangan kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Ustaz boleh memberikan pencerahan berkaitan sirah Nabi Muhammad SAW dengan Bukit Sur ini Ustaz. InsyaAllah. Sekarang ini kita berada di Jabal Sur atau dikenali sebagai Bukit Sur. Di sinilah tempat Nabi Muhammad SAW menyorok daripada kaum kafir Quraisy 3 hari 3 malam berturut-turut bersama dengan sahabat Nabi SAW iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW bergerak pada waktu malam daripada Masjidil Haram, dari rumah Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan ditemani juga anak Sayyidina Abu Bakar iaitu Abdullah ibn Abi Bakar, iaitu anak Sayyidina Abu Bakar, bergerak daripada Masjidil Haram untuk datang ke Jabal Sur untuk menyorok kerana ketika itu orang kafir Quraisy datang mencari Nabi SAW. Dan juga kafir Quraisy beritahu kepada orang penduduk Mekah, siapa yang dapat Muhammad ni hidup atau mati, aku akan bagi 1000 ekor unta. Kiranya zaman dulu kira lumayan 1000 ekor unta. Dan bila dia cari tu, pada waktu malam lah Nabi keluar, kerana waktu malam lah waktu yang paling sesuai sekali untuk nak keluar ke Jabal Sur. Bila Nabi SAW keluar, Nabi SAW pergi ke atas bukit ni pada waktu malam. Nabi SAW menyorok 3 malam berturut-turut dan pada hari keesokannya juga orang kafir Quraisy naik ke Jabal Sur. Dia cari Nabi Muhammad SAW sampai ke belah atas. Dalam gua tu Sayyidina Abu Bakar nampak dah tapak kaki kafir Quraisy dah lalu dah tu. Andai kata dia tunduk sedikit saja, kemungkinan akan nampak kaki Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu Sayyidina Abu Bakar dah takut dah. Ketika itu Nabi SAW beritahu, ma dhannuka itsnaini wa thalatha. Maksudnya, apakah kau risau sangat yang kita ni berdua tapi kita hanya bertiga? Siapa seorang lagi itu? Allah Subhanahu wa taala. So ketika itulah Allah Ta'ala yang menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidina Abu Bakar. Selepas pada 3 hari itu, maka selamatlah Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW tu turun semula dan berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Itu sejarah-sejarah ringkasnya, insya-Allah. Di sini juga kalau kita lihat sirah daripada perjuangan Nabi Muhammad SAW, mungkin ada dalam kalangan penonton yang mengaitkan Bukit Sur ini dengan kisah labah-labah menyelamatkan Nabi Muhammad. Betul. Jadi mungkin boleh terangkan sikit Ustaz. Kalau segi labah-labah ni, dia ada banyak riwayat. Ada kata labah-labah, ada kata burung merpati. Ada itu hanyalah riwayat, sama ada sah tak sah wallahu alam. Kebiasaannya untuk jemaah haji ataupun jemaah umrah yang bertandang ke tanah suci Mekah, memang ini merupakan salah satu lokasi ziarah wajib untuk dikunjungi yang sering kali dikunjungi. Betul. Ustaz. Jadi mungkin sedikit maklumat berkenaan Bukit Sur ini Ustaz, dari segi ketinggiannya, jarak kepada Mekah ataupun Masjidil Haram, dan bagaimana untuk kita menaiki ke atas selalunya berapa lama Ustaz? Okey. Untuk jarak daripada Masjidil Haram, daripada antara Jabal Sur ke Masjidil Haram jaraknya 4 km. Atau sekarang ini dikenali sebagai Al-Hajjul Hijrah. Dan juga ketinggian bukit ni 748 meter. Dan juga jarak daripada bawah kaki bukit nak ke atas jaraknya 1.7 km. Kalau kita jalan kaki ni nak atas memang tak ada jalan dah. So jalan kaki saja jaraknya masa dia jalanan dia mungkin dalam 1.5 jam. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, ini antara salah satu lokasi yang mungkin kita boleh ziarahi jika kita berada di Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Alhamdulillah penonton, Bukit Sur ini menjadi saksi kepada kegigihan perjuangan sirah Nabi Muhammad SAW, dan melalui perjuangan ini sudah pasti kita dapat mengenal Allah SWT, dan itu merupakan satu tanda kecintaan Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Dan kita akan membawa anda dalam segmen Rela Haramain ini ke lokasi-lokasi yang seterusnya, sudah pastinya untuk kita menyingkap sirah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Sampai di sini saja. Assalamualaikum.
Alhamdulillah masih lagi bersama kami dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa kemuncak ibadah dibawakan oleh Olive House. Amalkan minyak zaitun Olivi untuk kekal sihat dan bertenaga. Olivi, raja segala minyak zaitun. Terima kasih rakan setugas Munawar. Sonok saya tengok kan, dia macam-macam cerita yang Rihlah Haramain ni. Ada pergi dekat Madinah, ada di Mekah, pergi kalau tadi di Jabal Thur menyaksikan perjuangan Nabi SAW dalam hijrah nak menuju ke Madinah. Okey, kita ada sikit komen-komen rakan-rakan kita di Facebook ni yang dapat kita ambil, yang kita petik. Siapa ada pantun pun ada macam-macam Apa ni, macam mana nak ambil mana? Okay, Alhamdulillah, Yasma Hussein. Alhamdulillah, kenangan terindah menunaikan haji tahun 2008, mengerjakan umrah pada 2005-2020, dapat melawat Bukit Thur. Rindunya di sana. Masya Allah. Ada yang komen, Rukayah Syahadat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Lagi siapa? Kenapa pengacara di Jabal Thur tidak menjawab salam? Biasalah. Kan dia tengah duk fokus, tengah live dan sebagainya. Okey, terima kasih kepada semua yang komen di Facebook kita. Anda boleh tinggalkan komen-komen yang positif dengan cadangan sebenarnya. Apa lagi topik-topik yang menarik untuk kami bawakan kepada anda dan Salam Baitullah. Baik, di belakang saya ni nampak macam tengah duk live di Tanah Suci Mekah kan. Ni dia suasana mereka di sana. Ada hari ni 7 Zulhijjah, lagi 2 hari para jemaah akan menunaikan ibadah wukuf di Arafah. Jom kita nak dengar perkabaran di sana. Kabarnya hari ini persiapan para hujaj untuk menuju ibadah wukuf bersama dengan Faiz dah pun bersedia talian. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Ustaz Fakrul di studio Salam Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Salam Baitullah malam ini, saya nak membawakan sikit perkongsian berkenaan aktiviti jemaah kita. Dan selalunya selepas jemaah kita balik daripada Masjidil Haram melakukan ibadah di sana, mereka akan melalui kawasan ini dan akan singgah untuk melihat barang-barang ataupun membeli di sini. Kita nak berkongsi sikit bagaimana dengan jemaah kita kat sini. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Ya, Haji. Haji selalu lepas semayang singgah di kedai-kedai ni, apa yang Haji cari ni sebenarnya? Sejadah semua, keperluan untuk anak-anak saudara semua, baju apa semua. Dah membeli dah sebelum ni? Ada yang dah beli, ada yang belum beli lagi. Baik, saya tanya Hajah. Hajah? Ya. Ada tak barang-barang yang buat persediaan untuk ke wukuf esok hari ni? Ada dah beli dah, biskut, Maggi, ada sedia roti apa. Bila sampai ke Mekah ni? Sampai 2 hari bulan 6. Sudah lama, agak lama ada rasa rindu ke kat rumah anak-anak, kat rumah macam mana? Biasalah tu. Rindu tu memanglah ada. Tapi dah kita fokus ke pekerjaan kita ni lah. Haji dah fokus untuk betul-betul berwukuf nanti macam mana? Dah siap dah semua, dah dengar taklimat semua daripada pegawai tabung haji semalam. Dan apa ni? Adalah sikit-sikit yang masih lagi kita masih bertanya dengan kawan-kawan, berbincang sama-sama untuk persiapan ke Arafah esok. Baik Haji, terima kasih. Semoga dimudahkan urusan untuk ke wukuf esok. Baik, kita tengok lagi ada beberapa orang kat sini. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum. Hajar. Baik, siap daripada mana ni? Saya daripada Port Dickson, Negeri Sembilan. Betul. Dah sampai bila? KT berapa sampai sini? Saya KT 115B yang terakhir rasanya. Terakhir? Betul. Baru 2 hari kat sini lah kan? Betul. So macam mana perasaan bila dah menjaga kaki ke Tanah Suci ni? Saya rasa gembira. Lepas tu rasa orang kata apa, teruja semua adalah sebab ialah kita orang kata apa, terima jemputan kan daripada tabung haji untuk pergi ke Mekah untuk menaikkan haji. Macam mana rasa? Okay. Baik Hajah, esok dah kita nak berwukuf di Arafah. Pergerakan kita dah bermula esok. Macam mana perasaan tu? Sampai dalam masa 2 hari, 3 hari terus kita boleh mengerjakan haji tu. Perasaan gembira, and then nervous pun ada juga. Doakan kita orang je lah, semoga semuanya berjalan dengan lancar. Ada rindu dah ke rumah baru 2 hari 3 hari sampai ni? Rindu mesti ada. Rindu pada anak-anak semua. Rindu pada anak-anak. Diorang pun tanya kak, papa mama ada tak balik ke lagi kan? Saya cakap sebab kita tengah menaikkan haji, kita jelaskanlah apa yang patut semua. Mungkin ada sikit nak minta ahli family keluarga di tanah air untuk berdoa dengan hajah ngaji kat sini. Pada mak dan ayah, kalau boleh doakan kami lah yang berada di sini untuk orang kata apa, semuanya berjalan dengan lancar, selamat. Itu je lah. Dapat Allah.
Kita doa haji yang mabrur InsyaAllah. InsyaAllah, baik. Saya rasa ada satu lagi pasangan suami isteri yang saya nak tanya. Asal daripada Kedah ni Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuan Haji. Ya, sihat Tuan Haji? Sihat. Bagaimana perasaan dah berapa lama sampai Tanah Suci? Ya, 33 lebih kurang. 33 hari dah duduk di Mekah. 26. Sini dalam lebih kurang lebih kurang tu lah. KT 1. Baik Haji, esok kita dah nak berwukuf di Arafah ni. Bagaimana perasaan ataupun dah bersedia ke dari segi mental fizikal tu? Kira bersedia dah. Semua tunggu kita cakap macam mana. Aduh. Benda tu diatur oleh pegawai tabung haji dan kita pun atur tunggu hari nak berangkat lah. Kira. Kita doakan semua urusan kita dipermudahkan lah Haji. Ya. Hajah, dari segi anak-anak di tanah air macam mana? Ada perasaan macam mana? Alhamdulillah, teruja daripada mak ni pun ayah daripada Pak Haji kan. Dan kami dah tunggu tahun 2020 KP kan. Tak boleh pergi, jadi 2021 tak dapat, 2022 tak dapat. Sekarang mau dapat. Ada umur dah menikah dah 64. Alhamdulillah dijemput untuk tahun ni. Hajah mungkin pertama kali menjak kaki sini? Ya, pertama kali. Mula-mula pergi umrah dulu. Umrah kali kedua lah menjak kaki. Bagaimana rasa perasaan kita boleh berwukuf esok ni? Apa Hajah rasa? Alhamdulillah. Tak ada haru sangat. Tak rasa nak kena dapat wukuf di sana. Itulah kemuncak haji kita. Mungkin nak minta seluruh rakyat Malaysia berdoakan kita di sini? Ya, saya minta semua rakyat Malaysia, anak-anak yang melihat saya ni, minta saya kesihatan saya okey. Semua dah kata makan minum semua okey di sini kan, semua okey. Tak ada apa-apa yang perlu dibimbangkan lagi lah. Semua sedap-sedap dekat makanan sini. Itu saja. Lepas tu mintalah kesihatan saya dengan suami saya. Orang kata dah. Sihat walafiat selalunya. Baik, terima kasih Hajah Haji. Baik itu saja Ustaz Fakrul perkongsian di sini dan apa pun kita doakan agar semua jemaah haji kita juga petugas-petugas tabung haji di sini sihat dan dipermudahkan urusan untuk mengerjakan wukuf di Arafah esok. InsyaAllah. Baik Ustaz Fakrul, terima kasih. Silakan. Sama-sama, terima kasih Faiz yang setiap hari melaporkan aktiviti jemaah kita. Dia pergi cari dekat sampai ke pasar dan sebagainya. Kan, itulah tadi harapan ataupun kerinduan para jemaah haji hujaj kita, dan yang paling penting dia nak fokus untuk melaksanakan kemuncak dalam ibadah haji kita kan, iaitu wukuf. So kita doakan agar semua jemaah haji kita diberikan kesihatan yang baik untuk mereka menyelesaikan ibadah wukuf nanti insya-Allah. Okey, selepas ni saya nak kongsikan dalam grafik CGI berkenaan tentang mataf. Tapi sebelum tu kita saksikan terlebih dahulu soalan kuis harian ni seperti biasa. Soalan kuis harian Salam Baitullah yang dibawakan oleh J. Ibrahim Al-Islam Travel and Tours. Anda kena bagi perhatian, mana tahu ada rezeki anda akan menang hadiah. Kita saksikan. Sertai kuis harian Salam Baitullah dan sembang-sembang medsos setiap hari mulai 17 Jun. Dan menangi voucher package umrah premium Menara Jam Mekah semestinya J. Ibrahim Al-Islam. Soalan kuis harian akan diberikan semasa siaran langsung Salam Baitullah setiap hari mulai 17 hingga 30 Jun bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. 3 orang peserta yang menghantar jawapan dengan betul dan terpantas akan menerima voucher umrah bernilai RM500 tajaan J. Ibrahim Al-Islam setiap seorang. Hantarkan jawapan anda di pautan yang akan diberikan di media sosial Salam Baitullah sebaik sahaja soalan disiarkan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan akaun media sosial sama ada di Facebook atau Instagram atau TikTok. Hanya pemilik akaun media sosial sebenar dan aktif yang juga telah mengikuti salah satu akaun media sosial rasmi Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran atau pinjaman akaun media sosial tidak dibenarkan. Kesemua hadiah tidak boleh ditukarkan dengan wang tunai. Pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui dengan lebih lanjut terma dan syarat penyertaan.
Baiklah para penonton semua, hari ini saya nak bawa anda penonton-penonton Salam Baitullah untuk sama-sama kita mengenali satu tempat, dataran Mataf. Mataf bermaksud tempat tawaf. Tempat tawaf ini adalah kawasan paling sesak selain Padang Arafah kerana tempat tumpuan jemaah untuk tawaf. Asal Mataf, lebarnya adalah lebih kurang 5 meter dan sejak itu ia telah diperluaskan dari semasa ke semasa kerana ingin menampung jemaah yang bertambah. Pada tahun 1960-an, Mataf diperbesarkan kepada 50 meter dengan mengalihkan mimbar, tempat muazzin, malah Telaga Zamzam sendiri dipindahkan ke ruang bawah tanah. Batu marmar yang berkualiti digunakan untuk kawasan Mataf. Walaupun dalam keadaan panas terik, para jemaah boleh tawaf tanpa alas kaki dengan rasa sedikit dingin. Pada tahun 2013, Mataf bertingkat telah dibuka. Jabatan gantung ini dibina 2 tingkat dengan 12 meter lebar dan ketinggiannya ialah 13 meter. Pembinaannya hanyalah sementara sehingga projek pembesaran kawasan tawaf selesai. Tahun 2016, arahan untuk meruntuhkan Mataf sementara ini dikeluarkan oleh Kerajaan Arab Saudi dan kini kawasan Mataf lebih luas dengan kawasan 160,000 meter persegi. Boleh menampung 107,000 jemaah bertawaf dalam tempoh sejam serta 260,000 jemaah boleh bersolat dalam satu-satu masa. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 125, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang iktikaf, orang-orang yang rukuk dan orang-orang yang sujud. Semoga perkongsian ini memberikan manfaat kepada anda. Teruskan bersama Salam Baitullah, penyucian jiwa, kemuncak ibadah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama kami dalam Salam Baitullah. Kita berada dalam segmen Al-Bayan. Sekarang ini kita nak sambung kepada anda tadi yang terlepas. Inilah dia sambungan dia daripada kisah ataupun korban Ismail. Baik Ustazah, tadi kita dah cerita mengenai sebahagian daripada peristiwa dan sebagainya mengenai berkenaan dengan Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim. Sekarang ni kita nak tahu pula apakah hikmah korban sendiri. Sebabkan kita tahu perintah itu dan dia buat dan digantikan dengan seekor kibas ataupun kambing ataupun sebagainya. Bagaimana ia boleh kita reflect dalam kehidupan kita hari ini untuk yang nak buat korban tu? Silakan Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz. Pejam celik dah nak sampai Hari Raya Aidiladha kita. Betul. Berapa hari lagi Ustaz? Lebih kurang dalam, kalau di Mekah tu 2 hari lagi lah, 3 hari lah lepas wukuf kan. 9. Kita di Malaysia dalam 4 hari lah. Dalam 4 hari, hari Khamis lah. Jadi korban itu sendiri adalah satu penyembelihan binatang-binatang tertentu pada tarikh-tarikh tertentu, iaitu antara 10 hingga 13 Zulhijjah. Dengan satu niat, iaitu niatnya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Kan? Bukan semua orang boleh menunaikan ibadah ini walaupun sifatnya sunat muakkad, sunat yang sangat-sangat dituntut. Jadi kalau ada yang boleh menunaikan ibadah ini, maknanya dia adalah antara orang-orang yang boleh berkorban. Apa yang dikorbankan Ustaz? Dia korbankan wang ringgitnya, dia korbankan tenaganya mungkin, dia korbankan keseronokan yang lain untuk dia
melakukan ibadah ini. Jadi kalau kita lihat hikmah di sebalik korban ini, bukan saja kita menunaikan suruhan Allah, tetapi juga kita boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya, sebab ini satu ibadah yang besar. Ya, kita hapuskan dosa kecil, kemudian kita korbankan harta dan wang ringgit kita yang mana banyak yang kita dapat. Ya. Ada tiba-tiba ada orang tanya, saya dapat panggilan tadi. Ingat dapat wahyu tadi. Bukan dapat wahyu bahaya. Ego boleh dikorbankan juga ke? Masya Allah. Ada orang tanya tadi, dia kata tanya sekarang. Ustazah tu. Baik. Ego boleh korban kalau sekiranya kita banyak ingatkan kematian. Masya Allah. Ya, jadi saya baru jumpa sahabat siang tadi. Dia kata rumah dia buka pintu dapur nampak kubur. Dia masak goreng ikan menghadap kubur, Ustaz. Jadi dia kata, kalau macam tu hari-hari hadap kubur, takut juga kita. Itulah soalannya. Dia kata sampai dia rasa macam anxiety. 8 kali, 7 kali sehari when jenazah masuk. Allah. Jadi rasa macam dekat je takut kematian. pula dia. Dia kata kalau sekali dua okey lagi, 8 kali sehari kan, daripada pagi sampai ke malam. Jadi lama-lama dia dah rasa sentiasa dalam ketakutan macam itu. Saya rasa yang ego-ego tinggi itu semua boleh pindah duduk dekat dengan kubur sikitlah. Ya, biar buka pintu nampak kubur. Ingatan tu kepada kematian tu. Jadi betul lah kan, kita nak ego pun nak ego pada siapa? Sebab kita hanya manusia yang menumpang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi balik kepada hikmah tadi kan tak payah. Boleh Ustazah, balik kepada hikmah tadi. Jadi kita nikmat Allah sepanjang tahun yang kita terima tu kadang-kadang kita lupa nak bersyukur, ya. Jadi dengan ibadah korban ini barulah kita lihat, alahai, banyak-banyak nikmat Allah bagi, banyak-banyak duit Allah bagi, kita nak korbankan sikit aja. Kalau luar negara tu mungkin tak sampai 500 kan. Kalau dalam ni dekat-dekat 1000 pun kita bising, Allah mahalnya satu bahagian lembu, ya Allah mahalnya kan. Jadi sebenarnya bandingkan dengan rezeki yang kita dapat setahun ini. Sebenarnya sikit sangat yang kita korban, berapa peratus saja. Okay? Jadi kita kalau rasa lagi begitu, maknanya kita ni belum lagi sampai kepada nak berkorban dengan sepenuh jiwa. Jadi insya-Allah kita dalam masa yang sama membantu orang, menghapuskan dosa kecil kita, tanda kita bersyukur kepada nikmat Allah dan juga menghapuskan ego tadi. Ya, betul. Ustazah, macam kalau tadi saya suka Ustazah sebut tadi, kalaulah satu orang ni dia tak dapat nak kenangkan dalam masa setahun baru banyak rezeki ataupun harta yang Allah SWT beri kepada dia. Macam mana kita nak pupuk semangat? Kadang-kadang dia orang kata, saya nak sebahagian saja. Kalau itu yang dia mampu tak apalah tuan-tuan puan sekalian. Tapi kalau memang dia ni diberi jutaan ringgit ataupun banyaklah rezeki dia setahun, tapi dia kata saya nak buat bahagian saja, saya tak nak ada kaitan dengan korban seekor. Macam mana Ustazah? Jadi banyak sikit itu kita sebagai manusia kita tidak boleh menilailah bila dia ada banyak duit dia korbankan sikit, adakah kerana dia kedekut? Ya, ataupun mungkin sebenarnya dia banyak tanggungan lain yang kita pun tak tahu. Ya, dia memang nampak banyak duit tapi sebenarnya tanggungan dia pun banyak, hutangnya pun banyak, atau mungkin dia sedang mewakafi ataupun menginfaki satu pihak lain yang besar yang menjadikan dia sebenarnya habis duit kepada sedekah juga. Kita tak tahu. Sebab itu kita sebagai sama-sama manusia ini kita banyak fikir tentang kita, jangan fikirkan tentang orang. Jadi Ustaz korban dibesut ke di sini? Saya korban di semua tempat lah. Alhamdulillah. Di sini pun ada, di besut pun ada. Ustazah, saya sukalah kalau pelajar-pelajar USIM yang sedang menonton mesti rasa macam dekat di hati bila Ustazah mengajar. Ke Ustazah ni Prof kita ni garang di dalam kelas? Alamak. Itu kita tanya tuan ni lah. Tapi walau bagaimanapun, apa yang penting Ustazah, yang perlu kita ambil intipati pada hari ini adalah apa-apa sahaja yang dikurniakan pada kita, sudah semestinya yang terbaik untuk kita balas adalah melalui jalan agama. Ya, insya-Allah. Dalam satu hadis beritahu, saya kongsi sikit Ustazah. Saya bukan pandai sangat, tapi saya suka impress orang-orang yang pendidik-pendidik ni. Dalam hadis beritahu binatang yang dikorbankan akan didatangkan pada hari akhirat besok. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa azlafiha atau kama qala. Datang balik semua binatang-binatang yang dikorban tu nak khidmat pada kita dengan tanduk dia, dengan bulu dia dan semua kelengkapan badan dia Ustazah. Kalaulah kita boleh kalau Ustazah boleh kongsi sikit, apakah yang terbaik untuk seorang itu buat ataupun korban? Sebab kita tahu yang kisah tadi itu, kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail digantikan dengan seekor kibas kan? Adakah kibas yang terbaik untuk kita korbankan ataupun ada binatang lain Ustazah?
Sudah pasti kalau itulah yang mudah pada kita, ya, yang mampu pada kita, apa-apa saja boleh jadi terbaik, Ustaz. Ya. Jadi pernah juga di zaman para nabi dulu, pengorbanan orang-orang pada masa itu yang tidak mampu mengorbankan binatang-binatang yang al-an'am dengan 4 kaki ni kita katakan, mereka memilih binatang-binatang yang lain, tetapi itu tidaklah dikatakan sebagai salah, sesat dan sebagainya. Ya, itu ikut kemampuan. Jadi pada saya asalkan ikhlas, ya, dengan cara yang halal dan juga tidak mengharapkan apa-apa daripada sanjungan manusia pun itu dah cukup baik. Dan sesungguhnya tidak ada amal yang paling Allah cintai pada hari Aidil Adha itu melainkan penyembelihan binatang korban. Sebab itu kalau orang memahami ayat ini, hadis ini, mereka akan berlumba-lumba untuk mencari apa sahaja yang mereka ada supaya mereka boleh menunaikan ibadah ini. Sebab nak dapatkan satu amal yang Allah paling cinta pada hari itu, tidak pada hari lain. Baik, Ustazah. Itu dia satu perkongsian yang baik daripada Prof. Dr. Nik Salida. Kita dah tak boleh tunggu lagi dah sebab ada gabungan antara pengacara kita dan sahabat lama beliau. Jadi kita nak pergi ke segmen Interactive Celebrity. Silakan. Throwback balik nak tak yang kena dah ni. Semalam Haris reunion dengan Nilofa kan. Hari ni saya reunion IC. Sama dengan Hafiz Hamidun di studio. Terima kasih Hafiz. Apa khabar? Sama-sama. Assalamualaikum. Apa suara jadi kecil tu bila adik haji? Dia muda. Oh ya. Nak dengar, kalau nak dengar yang suara yang betul kena tengok kat yang original lah. Kena dengar lain lah. Perkembangan terkini, kata rilis lagu baru. Alhamdulillah adalah kerja-kerja saya memang setiap masa buat lagu kan, dan saya pun asyik buat lagu orang je kan, buat lagu Fakrul semua. Dia ada lagu baru lagi kan. Lepas tu saya pun rasa okeylah, saya pun keluar satu lagu lah. 2 hari lepas baru keluar. Tahniah. Kembali padamu. Okey, boleh dengar insya-Allah. Okey, cerita Kembali Padamu ni kita juga Hafiz Hamidun antara dulu masa pergi haji kan. Pergi haji antara selebriti yang muda lah dapat pergi haji tu. So hari ni kita nak cerita jugalah pengalaman masa pergi haji tu tahun bila? Saya menunaikan haji tahun 2016. Masya-Allah, muda 2016. Satu lepas sekolah. Umur 32. 32. Muda tu. Muda dapat pergi haji kan. Alhamdulillah, tak muda sangat. Tak adalah kata berusia sangat kan. Saya rasa sedang cantik lah. Just nice lah kan. Jadi masa tu pergi seorang? Saya pergi seorang tapi sebenarnya dengan kawan saya. Kan kawan-kawan, kita ada 15 orang. Masa zaman tu kawan-kawan yang bujang lah. Tak juga. Ada yang datang dengan, ada yang pergi berpasangan kan. Kita seorang-seorang kan tak apalah kan. Tapi masa tu alhamdulillah tahun 2016 tu direzekikanlah masa tu dapat buat umrah, tapi bukan melalui muasasah. Tapi maksudnya orang kata dia sedikit last minute sebenarnya. Furada lah. Furada. Tapi masa tu lah, mungkin zaman tu dan juga sekarang kita tak boleh nak compare. Benda tu mungkin lain masa tu dan sekarang mungkin lain kan. Baik. Okey, pasal package tu saya ingatkan saya nak tanya juga. Tapi mungkin Hafiz kalau yang pergi haji masa tu kan, apa yang paling balik-balik tu teringat-ingat, terkesan, balik tu boleh cerita ke orang sesuatu yang dibawa daripada tanah suci ni?
saya rasa satu perkara yang yalah semua orang pun kata dulu sebelum kita pergi kita tak experience. Saya kata alhamdulillah saya dapat rezeki buat umrah banyak kali kan, kadang-kadang orang jemput, kadang pergi sendiri dan sebagainya kan. Umrah ni syok dah. Balik pun kita kadang-kadang kalau kita tengok sekarang bila dah ada media sosial ni orang akan throwback, semua jadi rindu. Posting yang dapat like tinggi. Oh masya-Allah. Jadi orang jadi rindu, terkenang-kenang, terngiang-ngiang, teringat-ingat. Jadi kalau umrah tu kita kata markah dia 10. Kenangan balik haji ni macam 100. Saya rasa kalau ibadah umrah tu kalau ada kesusahan dia sebab nak kena pakai tenaga dan sebagainya. Sekali lagi kalau umrah tu 10, haji ni 100. 100 tu. Pada saya lah, ini pada saya kan. Jadi maksudnya antara perkara yang saya tak boleh lupa masa melontar. Melontar tu saya jemaah muassasah kena bertolak 3 jam awal. Oh, awalnya? Jam 12 pagi. Jam 12 tengah malam. Jadi kita tunggu di depan pintu nak masuk ke kawasan melontar pada pukul 3 pagi. Jadi saya rasa masya-Allah, maksudnya kena kuat fizikal, nak berjalan 3 jam tu walaupun dia tak jauh, tapi nak berjalan berjemaah ramai-ramai sambil mengarungi lautan manusia tu kan. Jadi kita kata saya rasa itu perkara yang saya ingat sampai sekarang lah. Saya kata macam masya-Allah. Dia sangat berbeza lah. Sampai 100 dia berbeza dengan 10 kan. 10 kali ganda lah. Okey, mungkin ada yang kata kan, apa ni, setengah orang tak apa, kau bolehlah pergi dengan package. Kan, ada yang ni pergi dengan muassasah, so jauh beza dia kan. So, pandangan Hafiz macam mana? Adakah benda tu boleh kita beza-bezakan, sedangkan sampai juga tanah suci? Saya rasa dia macam inilah, semuanya soal rezeki. Bila kita nak jadi dayufur rahman, tetamu Allah ni, rezeki kita macam-macam. Pada saya, rezeki orang yang pergi dengan tabung haji muassasah, rezeki dia 40 hari. Dia lama. Lebih berpuluh-puluh orang kata ialah dapat macam 40 waktu dekat Mekah, 40 lebih pada 40 waktu di Madinah pun boleh kan. Maksudnya masa saya pergi tu walaupun sebab saya pergi package, saya pergi penerbangan last, balik penerbangan pertama. Oh awak. Jadual dia. Singkat je. Memang express. Jadi rezeki kita tak sama dengan jemaah lain. Jadi saya rasa bila dah sampai sana, kita dalam keadaan kita ihram tu, di situ kita kena ingat tak ada beza-beza. Jangan beza-bezakan. Kau ambil package yang ni ke, kau muassasah ke, semua sama je. Semua sama. Jadi sebenarnya isu dia ialah rezeki, di mana rezeki Allah tentukan kat situ. Pada saya masa tu memang tak dapat jemputan untuk dapat muassasah, tapi kalau lepas ni ada rezeki menunaikan haji dengan muassasah, saya rasa itu rezeki masing-masing kan. Tak patut kita persoalkan, dan ada yang dijemput pelbagai cara kan. Mungkin lepas ni orang belanja kan? Allah kan. Insya-Allah. Okey, mungkinlah antara doa Hafiz yang kalau boleh share kan. Doa kat sana, lepas tu balik tu Allah jawab segera. Ataupun boleh kongsi pada kita. Itulah nak cakap doa ni, saya kira saya selalu minta untuk utamanya masa hari wukuf tu. Saya rasa doa yang banyak saya minta, memang kita minta murah rezeki lah. Kita minta rezeki, saya rasa doa yang hebat, doa yang saya rasa kalau kita nak doa panjang-panjang ni, kadang-kadang kalau kita tak faham, tak masuk, tak sampai ke hati kita pun dia tak jadi. Betul saya kata hari Arafah tu daripada pukul 11 pagi bukan tak berdoa, relax lagi duk ni. Tapi dah pukul 4, dah pukul 5 tu lagi sejam 2 jam tu baru macam tu kan. Jadi saya minta ditemukan dengan orang yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Jumpa. Tu yang jumpa tu yang jumpa kalau tengok gambar tadi tu, jumpa dengan Datuk Farid Rabi. Masya-Allah. Kat Malaysia jangan jumpa kan? Itulah jumpa kat sana. Jadi Hafiz pun memang kita tahu dengan sukses rezekinya. Insya-Allah kita doakan agar terus sukses, mudah-mudahan terus berjaya insya-Allah. Masa sangat mencemburui. Tak apa. Tapi apa pun kami ucapkan terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami Hafiz Hamidun. Kami doakan terus sukses insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika, kita saksikan terlebih dahulu soalan kuis harian. Salam Baitullah, saksikan.
Sertai kuis terkumpul Salam Baitullah 2023 setiap hari mulai 17 hingga 30 Jun bermula pukul 9 malam di saluran TV1 dan saluran berita RTM. Anda perlu mengumpul semua soalan bermula episod pertama hingga episod akhir Salam Baitullah 2023 dan hantarkan jawapan beserta 5 kata kunci melalui pautan yang disediakan di Facebook Salam Baitullah pada episod akhir. Lengkapkan slogan Salam Baitullah Penyucian Jiwa Kemuncak Ibadah menjadi tema pada tahun ini kerana tidak melebihi 20 patah perkataan. Sertakan nama penuh, nombor kad pengenalan, alamat, nombor telefon dan akaun media sosial sama ada di Facebook atau Instagram atau TikTok. Hanya pemilik akaun media sosial sebenar dan aktif yang juga telah mengikuti salah satu akaun media sosial rasmi Salam Baitullah akan dipilih sebagai pemenang. Sebarang pertukaran atau pinjaman akaun media sosial tidak dibenarkan. Keputusan adalah muktamad. Sebarang bantahan dalam apa jua cara tidak akan dilayan. 3 pemenang kuis soalan terkumpul akan menerima hadiah tajaan J. Ibrahim Al-Islam berupa hadiah tempat pertama, pakej umrah selesa bernilai RM10,800. Hadiah tempat kedua, 2 tiket penerbangan pergi dan balik menunaikan umrah. Hadiah tempat ketiga, 1 tiket penerbangan pergi dan balik menunaikan umrah. Jom tonton dan menangi secara percuma. Pakej Umrah Premium Menara Jam Mekah. Semestinya J. Ibrahim Al-Islam. Setiap pemenang akan dihubungi oleh pihak penaja. Teruskan menjadi penonton setia Salam Baitullah. Layari Facebook Salam Baitullah bagi mengetahui lebih lanjut terma dan syarat penyertaan. Alhamdulillah. Kita dah sampai di hujung rancangan. Kita nak ucapkan terima kasih kepada penaja utama kita. Olive House. Amalkan minyak zaitun Olive untuk kekal sihat dan bertenaga. Olive, Raja segala minyak zaitun. Tak lupakan juga kepada tetamu kita, Hafiz Hamidun. Terima kasih, Hafiz. InsyaAllah. Nak suruh selagu pun tak sempat. InsyaAllah nanti datang lagi lah. Tak sempat lah. InsyaAllah. Kalau boleh memang nak buat 3-4 lagu. InsyaAllah. Next time. Terima kasih pada Profesor Madia. Terima kasih, Prof. Ya, silakan. Okey. Terus saja kepada penonton. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kaya namanya Muzdalifah suka menderma bersedekah kepada fakir. Saat berwukuf di padang Arafah, banyakkan doa dan juga zikir. InsyaAllah. Baik, kita jumpa esok dalam Salam Baitullah, penyucian jiwa Kemuncak Ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi Muhammadin ya Rasulullah. محمد يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك. Rancangan Salam Baitullah itu tadi dibawakan khas oleh Olive House.